Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Surat apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وهب الفهم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك من عبادك الصالحين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يريد التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة إلى الهدى والدعوة إلى الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. أما بعد. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi menginginkan kebaikan kepada kita. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Allah masih berkehendak inginkan kebaikan kepada kita demi agama kita. Amman yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sebut agama ini, bila dikatakan faham tentang agama, ini kita bukan tak boleh faham dengan salah satu sudut sahaja. Tidak boleh faham dengan satu sudut. Berarti kalau faham dengan agama, maknanya kalau dia orang yang belajar ilmu tauhid, situ saja. Maksudnya walaupun ada ilmu tapi tidak ada akhlak, ataupun belajar masalah tasawuf saja, walaupun ada tasawuf tapi tidak ada ilmu tauhid, pun menjadi masalah. Tapi apabila dikehendaki dengan memahami agama ini, kita kena faham. Yang pertama, kita kena faham apa dia rukun iman. Bila kata Allah fahamkan tentang agama Allah, kita kena faham Islam, rukun Islam itu apa. Kita kena faham ihsan itu apa. Jadi alhamdulillah, bagi agama, rukun agama itu seperti mana kita pernah sebutkan,
ada kuliah-kuliah lepas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rukun agama itu tiga: al-Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman dan ihsan. Jadi kalau kita nak tingkatkan agama, ketiga-tiga perkara ini perlu kita tingkatkan. Perlu tingkatkan. Kalau tidak menjadi pakar, tetapi asasnya kita mengetahui. Jadi kalau diikutkan, setiap Muslim ini, mereka ini alim. Sebab apa? Setiap individu daripada kita wajib mengetahui perkara-perkara yang halun, iaitu ilmu yang wajib dia ketahui pada ketika itu. Jadi solat, kita solat wajib kita tahu tentang solat. Puasa wajib kita tahu tentang berpuasa. Ini semua asas. Jadi kalau diikutkan, kita ini insya-Allah semuanya alim. Sebab tuntutan solat ini bukan kepada ustaz saja, bukan kepada guru saja, bukan kepada ibu saja, setiap individu muslim. Begitu juga dengan berpuasa, begitu juga dengan menunaikan haji ataupun ibadah-ibadah yang lain. Maka sebab itu, bila katakan yufaqihu fid din, faham tentang agama, kita kena faham tentang akidah, kita kena faham tentang ibadah, kita kena faham tentang muamalah, dan kita kena faham tentang tazkiyatun nufus. Barulah kefahaman kita tentang agama itu baik dan sempurna, insyaallah ta'ala. Baik, kita sebenarnya masih lagi dalam perbahasan pada fasal beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada guru. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, فَفَرِقُوا بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ هَدَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. قال الله عز وجل: إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi di sini kita boleh ketahui hal rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sentiasa menzalimi orang yang lain, kita takut Allah tidak berikan dia petunjuk. Takut Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia petunjuk. Itu kalau orang zalim kepada orang lain. Ramai sekarang zalim juga, dan zalim kepada siapa? Kepada diri sendiri. Jadi jangan sampai tahap Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada. Jadi bila kita tengok daripada sini, sebelum Tuan Guru menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, Tuan Guru dah sebutkan doa pada permulaan sebelum menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Hadakumullah azza wa jalla. Hadakumullah azza wa jalla. Semoga kamu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa dia? Penulisan Tuan Guru seolah-olah dia
berbicara. Maksudnya macam mana? Dia dah tahu dah apa benda yang dia nak cakap, maka ditulis terlebih dahulu dengan minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi salah satu sunnah apabila kita bertemu kepada perkara-perkara neraka, perkara-perkara yang sesat, kita minta kepada Allah agar kita dilindungi. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Ada perkara kalau berkaitan dengan syurga, kita minta kepada Allah agar Allah masukkan ke dalam syurga, agar Allah memberikan nikmat tersebut kepada kita. Maka Tuan Guru di sini membawa kaedah tersebut di dalam penulisan juga. Hadakumullah azza wa jalla, semoga Allah berikan hidayah kepada kamu, Jadi seolah-olah Tuan Guru ini berbicara kepada kita. Ini adalah adab seseorang itu apabila memuliakan seseorang, dia menggunakan khitab, yaitu seolah-olah dia di hadapan mata kita. Sebab itu kita para ulama menjadi barakah bukan sebab ilmunya semata-mata, tetapi sebab adab mereka. Di dalam penulisan pun kita boleh lihat sebab adab mereka. Ramai orang ada ilmu, tapi apabila tidak ada adab, maka tidak ada apa-apa yang kita boleh ambil daripadanya. Allahumma salli ala sayyidina kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya baru sampai malam tadi pukul 2 daripada Kuala Lumpur. Jadi condition keadaan ni tak berapa nak selesa. Tapi alhamdulillah. Sebab apa? Saya datang juga sebab semalam saya pergi ziarah seorang habib. Ramai orang ziarahnya di Kuala Lumpur. Tapi time-time ziarah tu istiqamah dia dengan kelas ni, minta izin dengan kita sebab minta izin sekejap, saya ada kelas online. 100 lebih orang dalam kelas online ni. Kalau kita mungkin ada tetamu, tak apalah, kita bagi tahu cancel kelas dulu. Cancel kelas dulu, tak apa. Hebat dua orang ni. Tak heran pun siapa sekeliling mereka. Yang penting istiqamah pengajian. Hebat ulama-ulama kita ni. Jadi kalau fikir-fikir, kalau tak datang, macam mana aku nak meningkat? Nabi SAW itu tak ada erti dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu kepada umat. Selagi mana ada ruang, selagi itu terus jalankan. Begitu juga dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Baru sampai ke Melaka, malam tu Bali juga. Diorang tak pula tuan-tuan guru ni hebat besar-besar, Masya Allah. Orang berkhidmat, ada driver. Tapi masih diorang sangat padat. Sangat padat. Saya pun alhamdulillah bawa juga isteri. Kalau tak, takut drive tu tak nampak jalan lah. Jadi hebat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah, dan Allah bantu kita. Dan juga saya dapat kekuatan ni sebab ramai yang datang sini ni memang orang-orang istiqamah.
Jadi kalau saya tak ambil kesempatan ni, saya tak dapat istiqamah lah, senang ceritanya macam tu. Kecuali saya ada di Semenanjung ataupun jauh nak patah balik tu makan masa 5 jam, mungkin saya tak cancel lah kuliah. Tapi disebabkan tengok guru-guru kita ni kuat, guru-guru kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak apa yang kita buat ni bukan sebab kekuatan kita. Apabila kita bergantung dengan kekuatan kita, maka kita salah. Jadi kita nak buat sesuatu, ibadah kita bukan sebab aku dapat buat ni sebab aku boleh. Tapi kita nak buat, kalau kita tak kuat, kita minta kepada Allah agar Allah beri kekuatan. Sebab tak ada seorang pun yang mampu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Jadi tuan guru berdoa terlebih dahulu sebelum menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allahumma qina syarral zalimin, Allahumma qina syarral zalimin, Allahumma qina syarral zalimin, Allahumma. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, sekiranya tidaklah kerana karunia Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih, yakni bersih daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebab itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita memanglah Allah sebutkan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Golongan yang zalim Allah akan bagi hidayah. Tetapi kita sebagai Muslim jangan pernah putus harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi hidayah kepada siapa yang Allah inginkan. Dan sebab itu jugalah kita tidak boleh sentiasa berburuk sangka kepada orang lain. Kita tidak tahu kehidupannya yang seterusnya bagaimana. Tetapi persoalannya, adakah kita langsung tak boleh buruk sangka? Tidak. Buruk sangka kita hanya untuk sekadar berhati-hati, untuk berwaspada. Tapi kalau buruk sangka yang tak boleh, siap mengumpat, siap sebarkan berita palsu. Ini yang berhati-hati yang salah. Tapi kalau berhati-hati yang betul dan buruk sangka yang betul, maksudnya macam mana? Hanya sekadar untuk berhati-hati, berwaspada. Lebih-lebih lagi bagi orang yang kita tidak kenal, maka kita mengambil langkah berhati-hati. Buruk sangka itu, tapi tidaklah buruk sangka sehingga kita tidak menjaga adab dengan orang tersebut, sehingga berlakunya pergaduhan dengan orang tersebut. Tidak, cuma itu hanyalah sekadar berwaspada, berjaga-jaga. Kalau tak ada, susah. Sebab itu mesti ada juga perasaan yang kita letakkan kepada seorang yang kita tidak ketahui untuk berjaga-jaga. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, kalau bukan rahmat Allah, kalau bukan daripada nikmat pemberian Allah, maka kita ni pendosa. Maka dengan harapan penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala terus-menerus memberikan hidayah taufik kepada kita, agar kerana petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ini, kalau kita tidak minta, memang kita melalui mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi Allah minta kepada kita untuk kita minta apa yang kita nak. Dan Allah menentukan kalau baik untuk kita, Allah bagi. Kalau tak baik, maka Allah akan bagi yang baik untuk kita. Tapi minta tetap minta, berharap tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hal keadaan setengah para mutasawwif. Ini muka surat 41. Muka surat 41. Fakam qala musannif hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Fakam min qasidin liturki lam yatrukul bab lam yatrukul bab li'annahu faqad sadaq fi qasdihi wa tawajjuhi ila Allah azza wa jalla wa lam yura'i hatta athara ghayra Allah على الله عز وجل من نفسه وشهواته وآراءه وإخوانه الغافلين وشيخ المخالف للشريعة والدين ولا يقول ذلك إلا أنه محب الرياسة لا يحب الله وهو لا يدري لأن محبة الرياسة من الأمور الباطلة التي لا يعرف عليها إلا ولي المرشد. Sebutkan yang bermaksud pada alangkah ramainya orang-orang yang menuju aliran-aliran tasawuf tidak berjaya mengetuk pintu mengenali keagungan Tuhan yaitu Allah kerana dia kehilangan kejujuran dalam niatnya dan arahnya dan arah tujunya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bukan faqada, fuqida. Yuk, berapa ramai orang qasid itu yang menuju aliran tasawuf lam yatrukul baba li'annahu fuqida as-sidq. Dia tidak sampai kepada tujuan. Maksudnya ramai di kalangan kita ini, khususnya orang yang ambil tariqah ataupun orang yang mengikut aliran-aliran tertentu, tetapi dia tak sampai kepada yang dia kehendaki. Macam kita sekarang lah, kita suka datang ke masjid, kita suka bersedekah, kita suka macam-macam ibadah kita suka buat. Tetapi yang menjadi sebab kita tidak sampai kepada apa yang kita nak capai tersebut menyebabkan ada musidq fi qalbi, tidak ada kejujuran di dalam hati kita, menyebabkan perjalanan kita itu selalu terhenti-henti, menyebabkan lambat untuk kita sampai. Bahkan wal'adzubillah, yang kita takut tak sampai langsung, dia melincung ke tempat yang lain. Sebab itu diingatkan oleh Tuhan, ramai sangat orang-orang yang menuju tariqah-tariqah ini tak sampai pun kepada perkara yang mereka ingin capai. Sebab apa? Tidak ada kejujuran di dalam mereka menjalani perkara tersebut dengan penuh tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Sebab apa? Kerana dia kehilangan kejujuran di dalam niat dan arah tujunya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ramai di kalangan kita ni kadang-kadang nampak istiqamah, nampak jujur, tetapi ada udang di sebalik mi. Dia macam tu, bukan di sebalik batu.
rupanya ada tujuan-tujuan yang lebih kepada peribadi. Suka datang masjid, suka datang awal ke masjid, rupanya tak ada yang lain. Harap-harap lepas ni ada pertukaran anjuratan puasa. Kalau tak dapat, memang tak ada pokok kampung ini. Aku dah bertahun-tahun datang sini, kalau dia tak lantik aku menjadi bendahari. Yang dia fokus tu bendahari. Ataupun kalau dia tak lantik aku menjadi pengurusi, memang tak ada pokok. Aku dah hari-hari kat sini. Sebelum orang buka masjid ni aku dah sampai dulu. Nampak bagus, tapi rupanya ada udang di sebalik ni. Takut. Kita takut yang macam tu. Sebab itu Tuhan Guru ingatkan kepada kita. Tanbih ni tanbih. Apa makna tanbih, risalah tanbih? Tanbih ini iaitu peringatan yang segera. Kalau boleh kita ni terkejut dengan peringatan-peringatan yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kepada kita. Sebab itu Tuan Guru menggunakan risalah tanbih al-dhalal, surat ataupun pedoman ataupun peringatan yang segera daripada kesesatan, ataupun tentang perkara-perkara yang sesat. Kepada siapa? Liman aradadzal jalal, bagi mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, yang mencari redha Allah Subhanahu wa taala, maka peringatan segera kena diambil kira. Kena peka. Sebab apa? Takut kita orang yang selalu datang masjid, orang yang buat maksiat, lalai dalam kemaksiatan tu, kita kata jelaslah. Jelas. Yang kita takut, yang kita hari-hari datang masjid, hari-hari mengajar kuliah, tetapi bergelombang dengan sifat-sifat mazmumah. Ini yang kita takut. Jadi tambih ni, inilah peringatan kepada kita. Yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang disebabkan tanpa guru kita berharap kepada Allah sekian, kita berharap kepada Allah sekian, tapi cara kita salah. Cara kita salah. Sebab itu diberikan peringatan kepada kita agar kita terus dapat detect, scan masalah-masalah mazmumah yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam hati. Kadang-kadang masalah kita, orang tak buat salah pun dengan kita, tapi kita tak suka ni. Kita tak suka. Sebab apa? Ada sesuatu perkara yang dia ada tak ada pada kita. Contoh, Haji pakai kita X50 70 kan. Kita dah bertahun-tahun pakai Saga, Proton Saga first model Magma. Dia pun beli kereta, dia tak minta pun duit RM1 kat kita. Dan kita pun beli kereta, dia pun tak pernah komen kita buruk kan. Tapi kita ni asal Haji datang masjid je, geram aku ni kan. Tapi dia pun tak nak luahkan perasaan tu. Tak. Dia orang baik. Tapi bila ada serangan mazmumah tu, kita takut apabila berterusan. Dia meletup bila benda ni kita tahu rupanya sebelah mana dia tak suka kita. Kalau kita ada buat silap sikit je, sikit kita tersilap sikit, nanti dialah orang yang pertama. Aku dah agak dah ni macam ni, perangai ni nampak je kaya, tapi perangai macam iblis. Padahal sebelum ni makan sama-sama kan, buat kerja amal sama-sama, tapi asyik tak puas hati je. Ini yang kita takut, yang macam ni. Sama-sama buat, rajin datang ke masjid, sama-sama menyapu,
bersih khidmat masjid, tapi dia berdendam. Kita berdendam dengan seseorang yang kita pun tak ada pernah hal dengan dia. Dia pun tak ada hal dengan kita. Yang kita takut dia macam ni. Sebab bila dia ada perkara macam ni, yang sakit sebenarnya kita. Ajir boleh dia datang masjid steady, tak ada masalah. Tapi bila sampai ke muncak, kita tak boleh tahan kita dalam masjid. Sampai macam tu orang yang ada dendam ni, apabila dia membesar-besarkan dendam di masjid pun dia tak nak datang. Sebab apa? Saya tak boleh. Dengan alasan baik saya tak datang masjid daripada berlakunya apa dia? Keburukan yang lebih besar. Sedangkan yang dia sedang hadapi itu keburukan yang lebih besar. Orang tu tak ada perasaan apa-apa pun, dia je yang lebih. Jadi yang menyebabkan benda-benda macam inilah yang kita takut. Di dalam ketaatan kita, dalam waktu yang kita nak harapkan redha Allah, tapi kita tersangkut dengan perkara-perkara yang macam ni. Kita tersangkut. Kemudian ataupun asyik pandang rendah dengan orang lain. Kan? Contoh, siapa pegang kunci masjid? Ramai ya? Ramai lah. Contoh, orang pegang kunci masjid ni, alhamdulillah, bagus. Datang orang kaya datang sini, hari itu je di awal. Hari itu je lah di awal. Itu bukan subuh, zuhur. Ataupun asar. Orang tengah lihat kadang-kadang lambat sikit. Tapi hari itu pintu semua masjid tutup, dia marah-marah. Apalah, tak amanah langsung pegang kunci masjid, lambat. Komen-komen dalam forum, mana pegang kunci masjid ni, padahal dia baru first time datang awal. Kan, contohlah, tak amanah langsung. Ini orang bagi amanah buat kerja sungguh-sungguh. Kan, patutlah kau daripada duduk pegang kunci masjid dia. Dia timbul menghina orang lain. Dia tak tahu pegang kunci masjid ni lebih hebat daripada pegang kunci istana. Orang tanya kau pegang siapa? Pegang jaga apa? Saya security tone dia. Alhamdulillah lah, ini rezeki Allah bagi. Engkau? Alhamdulillah, saya pegang kunci rumah Allah. Tone dengan Allah siapa lebih hebat? Allah lah. Ini pintu rahmat, kunci rahmat kat sini kita pegang kunci dia. Jadi sekarang ni siapa mau memegang kunci rahmat Allah, inilah yang pegang kunci masjid ni. Kan? Hebat. Siapa yang pilih ini? Allah. Jadi takkah kita rasa beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kan, sampai akhirat nanti kerja apa kau buat? Menjaga masjid. Masya Allah. Silap-silap dengan sebab tu je Allah bukakan pintu syurga untuk kita masuk. Sebab engkau bertahun-tahun jaga masjid, engkau mudahkan orang punya urusan, engkau bersihkan masjid. Masya Allah. Sebab itu kita punya pegangan, ulama-ulama mengajarkan kepada kami, kepada kita lah, man khadam gadam. Ini bukan dia godam, ini khadam. Man khadam gadam. Kan kadang-kadang kita pakai lahjah Mas Hadramaut ni, kadang kita silap faham. Habis dia kodam semua ni kata. Habis bukan. Dia gadam, qadam. Maknanya siapa yang berkhidmat, dia sentiasa di hadapan. Kan? Contoh, kita bagi gambaran untuk mudah faham. Contoh dia, sultan ataupun orang-orang VIP sebelum dia masuk ke bilik-bilik istimewa, siapa masuk dulu? Orang yang membersihkan bilik itu. Kan? Orang yang bersihkan bilik itu. Hebatlah. Sebab tu orang berkhidmat ni kadang-kadang bagi kita biasa, tapi sebenarnya mereka orang-orang yang hebat. Sebelum VIP merasa makanan saya masak dulu, orang yang masak dia akan rasa dulu.
Itu hebat orang yang berkhidmat. Sebab itu ulama mengatakan man khadam gadam. Siapa yang selalu berkhidmat, dia selalu di hadapan. Selalu di hadapan. Jadi tak mustahil bila kita berkhidmat di dalam agama Allah ini, Allah letak kita saf-saf di hadapan. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan orang yang berkhidmat di dalam agama ini, lebih-lebih lagi para ulama. Sehingga Nabi SAW melevelkan ulama di kalangan umat Nabi SAW ini seperti mana dia? Nabi-Nabi Bani Israel. Hebat. Sebab apa? Khidmat kan? Khidmat. Jadi wallahualam tak sempat nak baca panjang-panjang ni. Takut mengantuk semua saya punya macam. Kalau tak tinggikan suara ni, saya rasa saya pun nak tidur sini. Lepas ni saya pukul 9 telah sampai pukul 1. Lepas ni kita balik Islam. Lepas tu sambung program dekat pameran memahkotakan Sayyidina Rasulullah SAW sampai pukul 7 petang. Jadi saya nak tidur ni tak tahu bila. Dalam kereta ni sekejap lagi. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Minum siang. Jadi itulah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita sambung pada minggu depan, mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bercakap ni rasa pukul 9 tak habis lagi. Saya seronok sebenarnya, saya suka jemaah kat sini. Sebab tuan guru pun suka. Tuan guru suka, dia on dia, saya okey. Jadi saya kalau fikir-fikir sampai pada sebelum saya tidur sampai saya bangun, nak pergi ke tak nak pergi. Tapi sebab tuan guru punya kitab ni, kan? Tapi alhamdulillah, Allah bagi kekuatan. Mudah-mudahan usaha yang sedikit ni menjadi sebab kita dapat berkumpul sama-sama insya-Allah Allah Subhanahu wa taala. Dan guru saya ingatkan, Syekh Abdullah Al-Mulik mengingatkan, kalau murid-murid belajar ni sabar, kita 10 kali ganda sabar daripada mereka. Murid-murid yang datang belajar, dia kata sabar mereka berhadapan dengan guru seorangnya. Kita ni nak menghadapi 20 orang murid, 20 sabar kita. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita. Jalla haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa rahmatan ghina. Allahumma barik fi sya'ban wa ramadan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' وقلب لا يخشع ودعاء لا ينفع ودعاء لا يسمع. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والله اعلم والله منكم.